Alright, okay, welcome back. So inilah sesi kedua. Hari ini kita akan fokuskan kepada pengenalan teknikal dalam forex trading. Kan teknikal forex trading ialah melibatkan you faham macam mana you nak start forex trading. Okay, so kita akan pergi pada sessions yang dinamakan sebagai technical. Okay, so technical forex. Okay, technical forex. So kita akan pergi kepada technical forex kan. Kita akan pergi pada technical forex. Okay, kita akan pergi pada technical forex di mana kita akan start dengan kefahaman apa itu candlestick, kan, apa itu moving average, apa itu Bollinger Band. Kan kita akan pergi kepada yang sesi tersebut dulu. Alright, so welcome. So tolong share video ni pada kawan-kawan yang lain dan tolong juga apa itu share pada grup Facebook dan juga pada grup Telegram dan juga WhatsApp dan sebagainya. Pasalnya kita ini adalah sesi live, sesi live. Dan saya tahu saya tak bagi tahu benda ni secara awalnya, tetapi saya berpendapat ialah saya perlu jalankan benda ni sebab saya risau kononnya ialah saya nak buat live sangat secara spesifik, kita jadi tak ada masa. Macam semalam contohnya, saya dah prepare. Okey, nak buat. Lepas tu ada problem yang minor, terus kita tak buat. So, saya terus buat. Hari ini saya datang terus buat. Sebab saya rasa ini adalah satu konten yang sebenarnya membantu you untuk towards financial freedom 2020. Alright, kau dah ready? Tak ready? Cakap yes dan kita akan mulakan daripada sekarang. Alright, so sekarang ni yang pertama ialah you kena faham mengenai konsep dalam chart, dalam chart ataupun MetaTrader, you kena faham ialah nombor satu dinamakan candlestick. Candlestick adalah satu benda yang sangat penting untuk you belajar dan juga memahami apakah penggunaan yang boleh you gunakan dalam konteks forex trading. So candlestick. Hari ini kita akan belajar mengenai candlestick. Coach, saya dah tahu candlestick ni. Saya menyampah, you cakap apa? Aku dah muak, aku dah bosan, aku dah bosan. Jangan pernah bosan pasal candlestick. Pasal apa? Candlestick ni melibatkan iaitu kefahaman yang jelas. Okay, candlestick ialah melibatkan satu kefahaman yang di mana you kena start dengan iaitu candlestick. Kan? Sebab candlestick mempunyai banyak rahsia dan psikologi. Kan, daripada candlestick kita boleh tengok mana trend. Kan, adakah uptrend, apakah downtrend, kan? Apakah yang dikatakan sebagai kemungkinan besar nak entry ataupun nak exit, ataupun kita mungkin nak pergi ke arah yang seterusnya. Jadi candlestick ialah satu benda yang you kena very clear dan very particular. Kan? So sekarang ni kita akan pergi kepada nama sebagai anatomy candlestick. Okay? Anatomy candlestick. Alright. So saya tadi ada satu benda yang terlupa. Minta maaf, saya minta Wan tolong passingkan saya air. Saya gelas kuning tu. Saya terlupa. Patutnya gelas brand kita saya letak atas ni. Alright, tolong isikan. Okay, satu ialah candlestick. Okay. So candlestick yang pertama ialah you kena faham ialah anatomi dia. So apa dia maksudkan sebagai anatomi ialah you kena faham kat sini. Saya takkan pernah penat pasal candlestick ni. You faham tak? Saya takkan pernah penat dengan candlestick ni. So kenapa saya kata saya tak pernah penat? Pasalnya ialah saya nak you faham iaitu dengan jelasnya ini adalah core component kepada kita yang buat. Right? Core component kepada kita yang buat. Alright, thank you. Okay, kepada kita apa yang kita buat. So, kenapa saya perlukan air ni? Pasal aircon depan saya ni dia terus masuk ke tekak saya. Kejap lagi saya tak ada suara. Jadi saya prepare yang ni lah. It's okay Wan, it's okay. Sebab nanti bila tutup aircon panas pula. Okay, so satu ialah candlestick. So, apa yang you fahamkan pasal candlestick? Kan saya tanya you apa you faham candlestick? Nampak tu tangan Wan Sado hantar kat saya. Okay, so candlestick ni ialah you kena faham lah dia ada yang ni. Iaitu kalau candlestick ni dia ada open price kat sini. Ini namakan sebagai open price. Okay, open price. Dan ini yang dinamakan sebagai close price. Okay, close price. Okay, open price dan close price. Dan ini boleh digunakan oleh mana-mana financial instrument. Kan you boleh gunakan mana-mana financial instrument. You boleh gunakan sebab dalam iaitu foreign exchange. You boleh gunakan dalam CFD, contract for difference. Dan you boleh gunakan dengan macam-macam yang lain lagi. Kan, tapi poin utama yang saya nak you nampak ialah iaitu you faham ada open price, ada close price, dia ada juga high price. Di mana price pernah sampai pada tempat dia. Kan, high price dan juga dia ada lowest price ataupun kita sebagai low price. Kan, ini adalah basic yang utama. So, jadi poin utama yang saya nak you faham pada diri you dan you fahamkan diri you sendiri iaitu sekiranya open price di bawah dan close price di atas, bermaksud inilah candlestick yang dinamakan sebagai bull candlestick. Kadang-kadang sebagai bull candlestick. So bull candlestick bermaksud ialah sekiranya dia close di atas, close price berada di atas open price,
ini nama sebagai bull, bermaksud sebagai uptrend. So maksudnya kita lihat candlestick ni semata-mata. Apa yang you kena belajar sekarang, fasa pertama ialah you berada ialah you ada kebolehtahuan dulu. Kebolehtahuan maksudnya you tahulah. Kan you tahu dan juga you cuba hafal dulu. So proses yang saya sedang buat pada you ialah saya nak you faham dan juga hafal dulu. Saya nak you faham dan juga hafal dulu. So nombor satu ialah you kena tahu dan juga hafal. You tahu dan juga hafal. Jadi apa fokus pertama ialah, nombor satu ialah saya nak you tahu dulu. Kan? Nombor dua ialah you hafal. Saya nak bagi 3 proses kat sini. Dan nombor 3 ialah you mula faham. Okay, you mula faham. Okay, faham ni tak semestinya you faham pun. Tapi ini proses yang berlaku pada you sekarang. Okay. So nombor 1 ialah you akan berada dalam proses yang dinamakan sebagai tahu dulu, ambil tahu. So ni ambil tahu. Apa candlestick kan? Apa high, apa low, apa open, apa close. Ambil tahu dulu. Nombor 2 ialah you akan start hafal. Aku hafal close price, open price. Sekiranya candlestick berada, sekiranya candlestick berada di atas apa tu close price berada di atas open price, itu bermaksud bull. Jadi you setakat semata-mata ialah you hafal dulu. Kan, kemudian you pergi kepada ialah seterusnya ialah you pergi seterusnya kepada itu mula faham. Kan? Ini belum lagi fasa you boleh buat dan juga you profit. Ini adalah tahu, kan? Hafal dan juga faham. You faham, tahu, hafal dan faham. So you pergi kat sini dulu, okey? So sekarang ni kita akan pergi kepada iaitu kefahaman daripada sini. So apa yang kita kena faham lagi? Sebenarnya banyak kunci dia. So salah satu antara benda saya nak faham ialah jarak di antara close price dan open price ni, ini dinamakan sebagai body candlestick. Ini sebagai body. Bila kita sebut body, bermaksud ialah di antara ni, leher kita, ni kepala high, leher ni ialah close price ataupun open price, dan sampai kita punya pelvic floor adalah body. Kita tak panggil kaki kita body. Kita tak panggil kepala kita body. Body is a body. Yang ada diaphragm kita, diafragma kita, yang ada kita punya jantung, heart, yang ada hati kita, kan? Ada semua benda, usus dan sebagainya, ini nama body. So ini adalah body. Faham tak? Ini adalah body. Kan? Jadi body candlestick, bila kita sebut body candlestick, bermaksud dia adalah body. Yang kedua adalah you kita tengok size. Kan? Size di antara open dan juga close, sekiranya pada major pair melebihi 60 pips ataupun 600 point, dia adalah kuat. Dia kuat, dia strong. Kan, contohnya macam ni, di antara orang kecil dengan orang besar, secara fizikalnya orang yang besar lebih kuat, literally. Kan, tak semestinya tapi kau saya nampak dia besar, lembik je, itu lain cerita. Kan, tapi literally, kan, maksudnya dari physically, kalau dia besar, kalau dia panjang, kan, kalau dia ni, dia lebih strong, kan, berbanding dengan orang yang lebih kecil. Kan, di antara Ibrahim pendek, kan, kalau you pernah tengok cerita P.Ramlee, kan, dengan apa tu contohnya dengan P.Ramlee, kan, secara literally, secara fizikalnya, P.Ramlee lebih kuat, strong daripada fizikal. Kan, Ibrahim pendek lebih kurang kekuatan dia, pasalnya sizing body dia, mass yang dia bawa. Secara tak langsung, 60 pip ni menggambarkan kekuatan ataupun volume. Ini yang menunjukkan dia akan memberikan satu kekuatan market. Okay, so 60 pips ni, ini dinamakan sebagai nombor satu lah, you kena clear lah pasal volume. Okay, jadi maknanya dalam forex trading, untuk candlestick juga dia mengenai dinamakan sebagai volume. So volume biasanya diukur melalui indikator volume. Ada indikator tu, tapi saya tak pakai lah. Kan saya pakai zaman-zaman dulu. So sekarang ni lah kita pergi kepada volume. Lepas tu dari segi volume ni, kita akan pergi kepada iaitu melihat jarak pips. So volume ni, kunci dia lah kita pergi kepada pips ni. Dan kita pergi kepada pips ni. Saya nak faham kepada pips ni. Kan? Jadi ini adalah yang pertama, ada volume. So fungsi volume ni ialah bermaksud dia ada kekuatan. Dia ada sangat strong kekuatan dia, maksudnya lagi besar, maknanya dia ada 60 pip, 100 pip. Ada orang akan tanya saya, coach, ini time frame mana coach? Sebenarnya mana-mana time frame. Bukan kunci time frame, sebab masa you belajar ialah you kena ingat, dia juga boleh function kepada mana-mana time frame. Okay? So dia ada volume, dia ada 60 pip, so ini bermaksudlah kekuatan dia. Jadi ini adalah juga bermaksud fungsi dia juga. So maksudnya dia ada kekuatan dekat sini. Alright, saya nak you faham dari segi konsep ni dan you boleh comprehend dan juga you boleh nampak dari segi apa yang saya sampaikan. Alright? So ada orang ke tak ada orang ni? Come on. Reply sikit. Saya bukan buat recording ya, saya sedang live dengan you. Okay. So jadi sekarang ni, ini bermaksud ialah high price, low price, 60 pip dengan volume. Okay. Dan you kena ingat juga yang kedua, iaitu close price. Close price ni yang kita selalu gunakan dengan kita punya, iaitu dalam konsep BB Mastery ataupun dalam banyak yang saya ajar, sama ada naked chart ataupun Fibo trend ataupun melihat dari segi konsep storage gila. Close price ini bermaksud ialah dia menentukan apa benda? Dia memberikan maksud
iaitu menentukan, perkataan dia ialah menentukan signal trend. Signal trend datang daripada close price. So dia punya signal trend. So macam mana nak tengok signal trend? Dia mesti datang daripada yang dinamakan sebagai close price. Mesti melihat kepada close price. Okay, mesti melihat kepada close price. So ini adalah yang kedua. Tadi you belajar pasal volume. Kan 60 pips atas bawah. Lepas tu kita pergi kepada close price, kita pergi kepada signal trend. Okay, kita pergi pada signal trend. So ini adalah yang kedua kepada signal trend. Okay, so jadi you dah ada beberapa perkara. Tadi kita belajar pasal anatomi. Okay, ke body, kepala, bawah kaki. Kan kita belajar pasal konsep close price di atas open price adalah bull candlestick. Kan pasal kita belajar itu dari segi ni volume, dan close price ini memberikan signal trend. Kan sepatutnya you dah faham konsep yang dekat sini, signal trend. Okey, lepas tu pada masa yang sama juga you kena tengok pada open price, kan open price. Open price ni dia akan memberi maksud iaitu menunjukkan kekuatan trend So saya akan cakap kekuatan trend ataupun trend strength kekuatan trend. Kan? Kekuatan trend. So dia akan memberi kekuatan trend. So ini adalah yang kedua, ialah mengenai close price ni, okey? Kekuatan trend. So kita tak pakai high dan juga kita tak pakai low. Kita tak pakai, kan? Open price ialah di kekuatan trend. Nombor dua, open price juga bermaksud kekuatan ialah sama ada dua, iaitu sama ada dia retest ataupun dia break, kan? Sama ada dia retest atau break. Mungkin you tak tahu apa yang saya tengah cakap sekarang ni, dan saya tak heran pun kalau you tak tahu. So kenapa saya kata saya tak heran you tak tahu? Pasalnya ialah dia memang patut kau tak tahulah kalau kau tak tahu. Macam mana kau nak tahu benda yang kau tak tahu? Sedangkan kau tahu, kau tak tahu apa yang kau tak tahu. So jadi, apa yang saya maksudkan ialah, iaitu you just faham benda ni. Kan you faham benda yang kedua ni. Iaitu you kena faham, nombor satu ialah you ambil tahu. So apa yang berlaku ni ambil tahu. So nombor satu ialah ambil tahu. Nombor dua, you pergilah you hafal. Okay, hafal apa yang Coach Jero cakap, apa Dr. Tika, apa yang Mira cakap. Lepas tu you tengok ialah you faham. Mula start faham. Ada kata, Coach, tapi saya tak faham-faham macam mana? So maksudnya simple ialah, you cuba buat-buat faham. Ada satu pepatah kata, fake it until you make it. Buat-buat faham dulu. Lama-lama insyaAllah faham dan juga you tangkap. So mesti tahu, hafal dan juga faham. Okay, so ini yang saya nak you nampak combination ni. So, jadi bermaksud kekuatan trend ialah sama ada dia retest ataupun dia pergi kepada break. Retest bermaksud ialah entry. So, ini ialah entry zone you. Maksudnya daripada open price yang belum close. Ini adalah dipanggil entry, alright? Entry zone ataupun entry. Kan, hopefully you boleh nampak ataupun saya mungkin terpaksa naikkan ke atas sikit. Okay, so sekarang ni antara poin utama yang saya nak you lihat dan juga jelas ialah konsep ni. So, konsep ini dinamakan sebagai pasal candlestick. So candlestick saja kita boleh cakap sampai 2 jam sebenarnya pasal candlestick. Sebab memahami candlestick adalah sangat kritikal. Kan you tak boleh sebenarnya semata-mata ialah aku dah tahu pasal candlestick. Ramai orang yang saya kata jom kita pergi kelas beginner. Jom kita start dengan saya. Saya dah ada basic. Sebenarnya kalau saya tanya you pasal candlestick pun you tak ada kemampuan untuk jelaskan apa candlestick. You tak faham apakah fungsi close price. You tidak faham apa fungsi open price. You tidak faham apa yang dimaksudkan sebagai signal trend. Daripada dia benar terbentuk, apakah support resistance? Kan apakah yang dimasukkan sebagai iaitu kekuatan, apakah yang dimasukkan retest? You tak boleh bayangkan kerana benda ni belum bergerak lagi. Ataupun dia dah bergerak tapi you ada kefahaman berlainan. Masalah dalam forex trading ialah terlalu banyak maklumat. Masalah forex trading adalah terlalu banyak cikgu yang bagus. Yang tak bagus pun banyak juga. Jadi dia mengelirukan. Kan mana satu aku nak start? Teknik apa aku nak pakai? Apa benda yang aku patut buat? Apa yang aku patut pegang? Kan jadi pening. Aduh, pening. So kan, jadi Panadol kan ada, tiada masa untuk sakit kepala, makan Panadol. Okay, alright. So jadi ini adalah yang saya nak you faham dari konsep pasal candlestick sendiri ialah dia mengandungi banyak gila. Sebab tu saya kata candlestick sebenarnya banyak rahsia dan juga psikologi. Ini adalah candlestick bull. Saya tak cerita candlestick bear. Bear adalah bermaksud ialah vice versa, iaitu close price di bawah open price. Kan? Mungkin saya tak buat macam inilah kalau saya buat dia jadi terlalu panjang, tapi at least you faham apakah yang digunakan sebagai candlestick. Dan candlestick ini sangat penting kerana candlestick juga ialah membentuk support resistance. Bermaksud apa? Bermaksud ialah setiap line daripada high ni, kan saya akan tanda sebagai ni, saya akan buat tebal kat sini sikit Saya buat tebal. Kita ada color lain tak selain pada color ni? Merah ke apa? Merah. Tolong cari kalau ada. Merah menyala di sisiku. So satu ialah saya akan tanda macam ni sementara kita cari. Sorry saya tak prepare benda tu. Lepas tu kedua ialah saya nak tanda benda ni. Saya akan tebalkan macam ni. Yang ketiga ialah saya akan tanda macam ni. Dan keempat ialah saya akan tanda macam ni. So ini bermaksud high, close,
open dan juga iaitu low. So dalam kes ni tak ada. So dalam kes ni ialah antara benda yang nak faham ialah setiap low kan ataupun dinamakan sebagai OHLC, dalam kes ni sebagai OHLC adalah bermaksud support dan resistance. Ni nampak kan? Dia adalah bermaksud support resistance. Kerana asal usul ni kan, kejadian tu buat natena motupa, asalnya dalam hutan sejenis mamalia. Inilah dia. So maksudnya lah, dia ada OHLC, dia adalah support resistance. Jadi you tak faham mana support resistance berlaku, ialah dia datang daripada OHLC. Datang daripada open price, high, low dan juga close. Ini adalah teknik OHLC. Daripada sini dia boleh develop kan kepada konsep candlestick break retest, kepada konsep engulfing, kepada konsep macam-macam lagi lah. Candlestick mematikan candlestick. Kan daripada konsep menggunakan support resistance MA dan moving average untuk membentuk candlestick trend dan sebagainya. Semua datang daripada yang ni sebagai candlestick kan. Kita memang cerita panjang lebar pasal candlestick, tapi pada sama juga saya nak you faham ialah candlestick adalah perkara yang important untuk you faham. Sebab ini akan memberikan satu signifikasi dan impact kepada analisis dan trading. Kita tak pergi pada analisis dan trading, tapi apa yang saya nak pergi pada you ialah you faham konsep-konsep yang sini. Okay? So kita akan berehat sebentar untuk pergi kepada yang seterusnya yang dinamakan sebagai iaitu kefahaman untuk pembentukan apakah jenis candlestick. Kan apakah jenis candlestick yang diberi nama yang bila kita kaitkan dengan kita punya indikator, dan saya akan terangkan indikator dulu. Kan apakah indikator yang berbentuk dynamic, apakah indikator berbentuk static, kan apakah indikator berbentuk trend, apakah indikator berbentuk oscillator. Terlalu banyak, tapi pada masa sama juga you akan faham sebenarnya macam mana nak kaitkan iaitu apa yang sebenarnya dikatakan sebagai signal trend, apa yang dikatakan sebagai retest, apa yang dikatakan sebagai iaitu untuk memahami jenis-jenis candlestick yang dinamakan candlestick break, kan, candlestick retest dan juga candlestick reversal. Alright, so jumpa lagi selepas ni dan insyaAllah kita akan sambung dalam masa beberapa minit. Alright, so jumpa selepas ni.